Subhanallah. Okey, ni pemandangan ni sebenarnya kena clearkan. Itu yang awak perasan tak? Pemandangan sebenarnya sangat penting. Ambil ni. Biasanya memang saya memang minta tim datang hari ni sebab dia orang ada okey. Kita ubahlah hari ni, tak apa, tapi hijau tu penting. Saya suka warna purple lavender ni. Awak faham kan? Bila awak buat live, kat mana-mana pun awak kena tengok bagaimana view belakang tu. Ia sangat mempengaruhi sebenarnya. Sebab bukan penyampaian kita je kena ni, suasana keliling apa semua kena mempengaruhi kita sendiri penyampai dan juga orang yang melihat. Okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dia awak ambil kerusi sebab bila duduk atas lantai apa-apa yang saya perlukan awak nak bangun tu dah rugi 3 saat. 3 saat 4 saat. Ni ada satu lagi kerusi kat sini. Gitu. Okey. Subhanallah. Semalam betul. Terima kasih Zita. Dia tahu sebab saya balik daripada galeri semalam pukul 1. So saya tidur dah pukul 2 lebih, 2.30 macam tu. Ya, saya ingat sikit. Tudung. Apa yang saya ingat sikit? Betul-betul background mempengaruhi. Ya, Hawana Haryati dia kata betul. Kalau background tu serabut, apa jadi serabut? Kalau background hitam, live tu pun rasa kelam. Kalau background tu merah, rasa panas je. Kalau background tu banyak sangat corak, langsir, bercorak-corak, jadi live tu pun serabut. Sebab itu saya tekankan background live ni kita buat dakwah, kita buat kerja yang besar, paling besar, maka kita kena buat sehabis baik. Kamera sengit. Kamera sengit sikit. Tengok kamai dia orang pun pandai cerewet je. Nak tunjuk siapa pandai cerewet. Okey. Nak dekor wall macam Ustazah. Sebenarnya very simple dekor wall ni. Ini pun ada pihak yang beri hadiah. Maksudnya dia sponsor. Sebenarnya ni kan warna kalau nampak macam warna putih, tapi sebenarnya warna kelabu lembut. Warna grey soft, very soft grey. Memang cantik, soft grey. Lepas tu ini kan kita panggil apa ni, waistcoating ni kan simple waistcoating je. Kalau tuan-puan tengok simple waistcoating je ni. Simple petak-petak gitu. Tapi waistcoating ni sekarang kita boleh buat sendiri. Ada yang dah jual. Lepas tu ada yang jual, boleh buat sendiri. Tengok DIY, tengok cara-cara nak buat waistcoating DIY sendiri. Kayu tu boleh beli. Lepas tu dia cat warna putih untuk waistcoating tu, kayu tu. Boleh buat sendiri. Adik saya, dia punya rumah, satu rumah waistcoating dia buat sendiri. Adik saya tu ustaz. Adik saya Abdul Hadi, ustaz. Maksudnya dia lepasan Jordan. Isteri dia pun ustazah Jordan juga. Maksudnya dia bukan ada basic bertukang ke apa, tapi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pergi rumah dia, cantiknya dia siap buat waistcoating tu. Kat ruang makan tu dia siap buat ada design. Dia kata beli je dekat melalui Shopee, entah beli macam mana. Lepas tu ada tutorial, buat sendiri dan nampak macam pro. Betul kan? So kadang kita sebut apa, kita kan selalu cakap macam ni. Kita cakap macam tak ada duit ni. Orang yang ada duit cara ada duit. Orang yang kurang duit cara kurang duit. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Subhanallah. Okey. Boleh buat masa ni kena blok. Ya, ada yang tanya, soft grey ke? Cantik, betul. Sahabat-sahabat, buat masa ni TikTok saya kena blok sampai 24 hari bulan. Tak boleh guna. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian, rahmat Allah dan keberkatan Allah ke atas kalian. Tadi Ustazah Akirah telah mulakan dengan semua bacaan-bacaan majlis zikir kita. Al-Maqsurah pun awak baca sebab sementara tunggu saya kan, habis Al-Maqsurah. Awak baca tak terjemahan sikit-sikit? Penjelasan Al-Maqsurah tu kan. Tapi sedap elok, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi. Sekarang kan bateri saya sebenarnya ngam-ngam je. Saya perlukan lepas ni yang kamu bantu saya buat syarah ni, kamu kena print tau.
setiap hari tu kan, kamu print letak. Ia sangat membantu. Cuma saya ni tak ada ni, nanti bagi yang kamu, tapi biar skrin tu jelas, saya nak baca syarah tu. Okey, sebab telefon saya memang dah ni. Okey, muslimin muslimat, pada minggu lepas saya telah pun bukan minggu lepas, pada hari Selasa pagi, kita telah pun membacakan hadis yang pertama dalam bab maklumat kita ni. Hari ni kuliah kita adalah siri yang hari ni Majlis Ilmu siri yang ke-347. Saya pernah dah sebut, tak payah dah asingkan Majlis Ilmu kuliah apa ni, faham tak? Saya ada minta hari tu. Ingat tak? Saya kata tak perlu ni, buat satu saja. Ya. Maksudnya keseluruhan, buat keseluruhan satu saja. Muka surat 1-3 perenggan terakhir. Perenggan terakhir, apa maksudnya? Tak, hari ni hadis yang kedua dah. 153 perenggan terakhir. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, hari ini adalah hari Khamis. Hari Khamis 2 Muharram 1445 Hijrah, bersamaan dengan 20 hari bulan 7 2023. Okey, kita pada bab yang ke-16 dalam kitab Riyadhus Shalihin, perintah memelihara sunnah dan adab. Hari tu kan live di Melaka, yang selalu suruh bagi yang kecil je tu, nipis tu. Kalau saya fly, nak jimat, nak ringan, Melaka hari tu ramai-ramai yang pergi. Macam tu. Sebab dia beza bila kita gunakan kitab rasmi kita ni. Bila tak ada pilihan. Okey, ini kitab rasmi kita Riyadhus Shalihin, dan ramai juga yang beli melalui kita di galeri UAH, melalui website dan sebagainya. Okey, so kita sekali lagi kita ulang. Kita akan bacakan bab yang ke-16, perintah memelihara sunnah dan adab. Dan hari ini kita akan baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Okey. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, Riyadhus Shalihin membawa maksud Riyad, taman-taman. As-Shalihin, orang-orang soleh. Riyadhus Shalihin, makasih ada yang kitab sama. Kalau pun di rumah anda ada kitab Riyadhus Shalihin tapi versi yang berbeza, terbitan pun berbeza. Muka surat, kalau saya sebut muka surat, kalau siapa yang ada kitab sama dengan saya, muka surat 153. Tetapi kalau anda versi yang berbeza, muka surat mesti dah lari. Namun bila kita sebut bab, exactly akan sama. Jadi hari ini kita berada di bab yang ke-16. So kalau anda nak cari kitab Riyadhus Shalihin, anda boleh cari saja di pasaran. Walaupun berbeza, is okay, sebab isi kandungan susunan, tajuk, susunan, nombor hadis akan sama. Contohnya, hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-157. So, muka surat berapa, kitab macam mana, asalkan namanya Riyadhus Shalihin, maka is okay. Kita akan jumpa hadis yang sama. Yang penting saya akan sebut, nombor hadis ialah 157. Susunan hadis adalah hadis yang ke-157 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ia merupakan hadis yang kedua daripada bab yang ke-16. Sahabat-sahabat, kitab Riyadhus Shalihin adalah sebuah kitab muktabar. Muktabar ni asal perkataan kabir, besar. Muktabar ada bermaksud kitab rujukan utama, kitab besar yang mana tidak ada pertikaian ulama-ulama terhadapnya. Kitab yang telah yang telah disusun oleh Imam Nawawi. Dek, cari sikit Imam Nawawi. Maksudnya pada tahun bila hijrah, maksudnya dah berapa lama kitab ini, usia kitab ni. Sahabat-sahabat, Imam Nawawi adalah ulama besar mazhab Syafi'i, Hujjatul Islam. Maksudnya Hujjatul Islam ni pembela Islam, ulama besar dalam Islam. Dan kitab ini telah menjadi rujukan di seluruh peringkat di dunia ini, di seluruh dunia, di semua peringkat, universiti tertinggi sampailah di surau-surau masjid, madrasah dan sebagainya. Riyadhus Shalihin mengandungi paling utama ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab. Yang kedua ilmu akidah. Yang ketiga ada selit-selit ilmu fiqh. Subhanallah. Alhamdulillah, barulah keluar sikit-sikit komen. Masya Allah, makasih ya sahabat-sahabat. Oleh kerana TikTok bermasalah, biasanya TikTok menyumbang besar kepada view 4,000 lebih, 5,000 lebih. So kita sangat mengharapkan sahabat-sahabat di IG
boleh buat aibahan, dan sahabat-sahabat di FB yang ada TikTok boleh buat aibahan di TikTok masing-masing tentang masalah TikTok Ustazah Asmat kena ban. Lepas tu ajak datang ke FB ataupun IG Ustazah Asmat Harun. Okey. Masya Allah. Ya, rindu juga Kak Kasih Zita. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Sekarang saya akan bacakan lafaz hadis yang kedua ini. Kita akan kupas hadis yang kedua ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya baca, anda tak perlu ikut kali ni, anda dengar saja sebab hadis ni agak panjang. Kalau hadis pendek saya baca, anda ikut. Tapi hadis ni agak panjang, saya baca seorang, anda dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihin Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Hadis ini mengandungi banyak teras agama, terkandung dalamnya bab akidah, bab tasawuf dan bab ibadah. Hadis ini terkandung 3 asas basic utama dalam agama kita. Ilmu teras dalam ilmu agama Islam ataupun teras kepada Islam ada 3. Akidah, ibadah, tasawuf. Itu umum. Ada lagi lah dia punya penjelasan tambah-tambahan. Tapi yang basic, akidah, tauhid, pegangan. Ibadah yang kita nampak. Tasawuf iaitu akhlak, adab kita dengan Allah Al-Khaliq, pencipta, adab kita dengan makhluk. Termasuk adab dengan diri sendiri, adab dengan makhluk manusia, binatang, tumbuhan, bukit bukau, sungai. Maksudnya bagaimana adab dan akhlak kita dengan sekalian selain daripada pencipta. Okey. Saya akan bacakan terjemahan hadis ini. Cuba beri perhatian. Saya baca perlahan-lahan. Saya sebut tadi hadis ini mengandungi perihal berkaitan akidah, berkaitan dengan ibadah dan berkaitan dengan tasawuf. Dan mungkin adik-adik kita akan saya akan ambil masa untuk bahaskan hadis ini. Maksudnya kita akan lama. Siapa yang buat nota sangat bagus. Masya Allah. Kita baca dulu. Cuba bagi perhatian. Ia merupakan hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Nabi. Walaupun jarang kita dengar namanya, ia adalah sahabat Nabi. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang mengesankan sekali. Nasihat yang mengesankan sekali. Membuat hati gemetar dan air mata pun bercucuran. Okey, bayangkan ya, muqaddimah sahabat Nabi ini, dia sebenarnya telah menarik hati kita untuk beri perhatian. Bukan menarik fikiran. Sebab kalau fikir belum tentu berubah kita ni. Tapi kalau hati mula berfikir, pernah tak berfikir dengan hati? Berfikir dengan fikiran Ustazah. Kita banyak berfikir dengan hati. Kalau berfikir dengan fikiran je, dia berada dalam fikiran, belum tentu dia pergi kepada tindakan. Tapi kalau hati kita turut berfikir, sebab hati ada raja kepada seluruh tubuh badan. Hati adalah raja. Apabila hati ditawan, seluruh tubuh badan akan ditawan. Apabila hati bergerak, tubuh badan akan bergerak. Bila hati sedih, tubuh badan seluruhnya akan sesedih. Bila hati semangat, seluruh tubuh badan rasa semangat. Bila hati itu kecewa, seluruh tubuh badan pun akan turut terasa kecewa. So,
Apabila kita menuntut ilmu, kita hadirkan hati, bukan hanya fikiran. Sebab hati yang akan menggerakkan tindakan kita selepas itu, sahabat-sahabat. Okey. Jadi, bayangkan sahabat ini dia memulakan penyampaian hadis Nabi ini dengan ayat sebenarnya untuk menyentuh hati kita. Sebab dia sebut tentang hati dia ketika dia mendengar. Apa sahabat Nabi sebut ni? Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang mengesankan sekali. Kalau terkesan di fikiran ke di hati? Terkesan di hati. Membuatkan hati gemetar. Nampak tak? Dan air mata pun bercucuran. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kalau sesuatu peristiwa berlaku pada kita, dia terkesan pada fikiran je, takkan air mata turun lagi. Tapi kalau dia pergi sentuh hati, air mata pun bercucuran. Subhanallah. Kemudian kami berkata, Ya Rasulullah, seolah-olah nasihat itu adalah nasihat seseorang yang hendak berpisah. Maksudnya Nabi beri nasihat bersungguh-sungguh, mengesankan hati sampai kami menangis, umpama seperti nasihat itu untuk perpisahan. Oleh kerana itu, Ya Rasulullah, berilah wasiat kepada kami semua. Beliau pun bersabda. Lalu Nabi SAW bersabda, sebab sahabat Nabi ni dah nangis-nangis dah semua ni, Ya Rasulullah, berilah kami wasiat, Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bersabda, saya wasiatkan kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, agar kamu bertakwa kepada Allah. Mendengar dan patuh. Taat, mendengar, sami'a, mendengar, yasma'u, mendengar, dengar dan taat dan patuh. Okey. Meskipun yang memerintah kalian semua adalah seorang budak Habsyi. Nabi kata, walaupun yang perintah, yang menyampaikan ilmu itu, yang menyampaikan kebenaran itu, yang menyampaikan sesuatu perintah Allah itu, datangnya daripada seorang budak Habsyi. Nanti kita akan jelaskan kenapa diberikan gambaran budak Habsyi. Kenapa diberi gambaran budak Habsyi? Dik, ada tak penjelasan tu? Kenapa dalam hadis Nabi ni diberikan maksudnya Nabi bagi perumpamaan. Kalian semua adalah seorang budak Habsyi. Mesti ada sebab kenapa Nabi gunakan perumpamaan budak Habsyi. Adakah budak Habsyi ni golongan yang dipelekeh, golongan yang tak dipandang, golongan yang dianggap jahil? Mesti ada sebab pemilihan Nabi menggunakan perkataan patuh, meskipun yang memerintah kalian, yang menjadi pemimpin atau apa yang menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran itu daripada seorang budak Habsyi. Sesungguhnya, Nabi sambung lagi, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup, maka ia akan melihat pelbagai perselisihan yang banyak sekali. Hadis ini bukan ditujukan untuk sahabat Nabi sahaja, ya. Hadis ini sampai pada kita hari ini, dan pada saat ini kita sama-sama mendengarkan. Boleh jadi di antara kita ramai yang kali pertama mendengarkan hadis hasan sahih ini. Akhirnya, alhamdulillah, dengan hadirnya kita di majlis ilmu pada pagi ini, kita mendengarkan satu hadis ataupun wasiat Nabi yang sangat penting. Jadi, tuan-puan sekalian, Nabi sebut apa? Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup, maka ia akan melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Nabi cakap tu pada sahabat. Jika di antara kalian yang masih hidup, maksudnya umur akan panjang, selepas kewafatan Nabi, anda akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Sahabat-sahabat, saya tanya, hari ini banyak tak perselisihan? Banyak tak pergaduhan? Banyak tak permusuhan? Banyak tak pertikaian? Di kalangan netizen, di kalangan masyarakat, di kalangan ahli ulama, di kalangan pemimpin? Banyak. Tak payah cerita yang luar. Dalam rumah tangga pun banyak. Pergaduhan, pertengkaran, suami isteri, anak beranak, adik beradik. Betul atau tidak? Dalam taman ada macam-macam isu. Bermaksud pertikaian. Nabi sebut, maka ia akan melihat pelbagai perselisihan yang banyak sekali. Nabi beri gambaran banyak. Dan memang benar, sebaik sahaja selepas Rasulullah wafat, ketika itu jenazah Rasulullah yang mulia masih lagi berada di rumah Sayyidatina Aisyah, belum lagi dimandikan, apatah lagi dikafan dan disolatkan, belum lagi diuruskan,
masih lagi sahabat dalam proses menerima, sudah berlaku perbincangan di Saqifah Bani Sa'idah berkaitan dengan siapa yang menjadi pemimpin untuk gantikan Nabi. Saya ulang lagi sekali. Pada 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin, tahun ke-13 Hijrah, tahun ke-10 Hijrah, pada hari kewafatan Nabi itu, ketika itu Nabi belum lagi diuruskan jenazah mulia Nabi. Sahabat-sahabat sudah berkumpul di kalangan Ansar, telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, lebih kurang jarak lebih kurang dalam 50 meter sahaja, membincangkan siapakah yang menggantikan Nabi sebagai khalifah, sebagai pemimpin bagi Madinah. Dan ketika itu sudah berlaku dah pertikaman lidah, pertikaian. Datang Muhajirin pula mempertahankan pemimpin misi kalangan Muhajirin, Ansar pula pemimpin di kalangan Ansar. Sehingga kan dia semakin genting, semakin berat perbincangan tersebut, sehinggalah apa yang berlaku tuan-puan sekalian ketika itu ialah ada salah seorang hilang sabar sehingga hampir menarik sarung pedangnya. Maksudnya ia bukan betul-betul, tetapi soalannya nak menunjukkan keseriusannya. Sahabat-sahabat, adakah tuan-tuan puan, adakah sahabat tak ada adab dengan Nabi? Nabi baru saja wafat? Tidak. Sebenarnya Rasul memang dah ajar. Kamu sedih macam mana, emosi macam mana, berkenaan dengan kepimpinan adalah perkara yang sangat penting. Kepimpinan adalah sesuatu asas dalam Islam, foundation. Sebab itu hari ini negara kita sedang menghadapi proses pemilihan pemimpin, pilihan raya kecil, pemilihan raya peringkat negeri. Ada orang templak saya bila saya buat sikit posting tentang isu-isu semasa. Templak, Ustazah diamlah, Ustazah masuk politician lah baru tahu. Kecaman, saya test sikit je, oh kecaman. Nasihat, Ustazah tak perlulah nak ambil ni fokus ceramah je lah, menyebut nak pasal hal-hal politik. Saya juga rakyat Malaysia, saya juga terlibat dalam pilihan raya ini. Saya juga ada hak untuk bersuara. Saya juga boleh menyumbang sesuatu. Bayangkan para sahabat, selepas Rasul wafat, sebelum diuruskan telah pun bincang tentang bab kepimpinan. Why? Sebab itu adalah didikan Nabi dan itu adalah sarana dan wasiat Nabi. Seolahnya bila ada saja pemimpin yang pergi, perlu segera siapakah yang menyambung. Lagi lambat, lagi delay, lagi banyak pertikaian. Lagi lambat, lagi banyak ruang-ruang permusuhan akan berlaku. Subhanallah. Okey, maksudnya musuh tak sempat nak fikir ni. Terus umat Islam melihat proses kepimpinan adalah benda yang basic, benda yang penting. Dan kita tahu Islam mula tersebar dan tertegak kukuh apabila Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Lalu tertegaklah Daulah Islamiyah, pemerintahan Islam yang pertama di kota Madinah. Dan setelah itu Islam mula kukuh sehinggalah boleh melaksanakan undang-undang Islam. Undang-undang Islam, syariat Islam tidak boleh tertegak melainkan melalui sistem pemerintahan. Sebab itu sistem pemerintahan sangat penting dan sangat mempengaruhi bagaimana proses Islam itu akan diamalkan oleh penduduk dan umat ataupun rakyat di negara atau di negeri. Subhanallah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, politik dalam Islam memang ada, tidak ada pertikaian ulama. Yang menjadi isu pada hari ini adalah bagaimana orang politik berpolitik, bagaimana pemimpin memimpin, faham ya? Dan bagaimana rakyat dipimpin, dan bagaimana akhlak rakyat, akhlak pemimpin semua ni. Subhanallah. Dan pasti kita tidak akan jumpa pemimpin yang sempurna pada hari ini. Sempurna semua segi. Bijak dunia, bijak akhirat, bijak emosi, bijak fizikal, bijak ni. Ya. Yang kita mampu memilih, boleh jadi kriterianya kurang mudarat kepada agama Islam. Jadi nak pilih sempurna, sebab itu duk bergaduh nak cari kesempurnaan. Memang tak ada yang sempurna. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, Nabi dalam hadis ini telah berpesan. Nabi cakap ni pada sahabat ni, bukan cakap pada kita. Hadis ni untuk kita juga. Tapi bayangkan Nabi dah cakap masa zaman sahabat lagi, sesungguhnya barang siapa di antara yang masih hidup, maka kalian akan melihat pelbagai persihan yang banyak. Maksudnya pada zaman sahabat lagi, Nabi kata kalau kalian masih hidup, soalannya itu signifikan. Dan mungkin kalau kita cek balik hadis ini, mungkin ini antara hadis-hadis terakhir Nabi, wallahu alam.
Kena cek bila sabab nuzul. Ya, saya pun agak macam tu sebab pernah dengar. Sebab itu lepas ni awak dah faham macam mana kena pendetailan. Okey. Baik. Jadi, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, jadi Nabi kata sesungguhnya kamu akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Dan Nabi cakap masih pada sahabat, maksudnya selepas Rasul wafat dah bermula perselisihan. Jadi mindset kita, mindset macam ni, mindset kita, kalau kita lihat perselisihan pada hari ini, ia adalah fitrah. Bila kita tengok perselisihan, itu telah disebut oleh Nabi. Bila kita tengok pergaduhan, pertikaian apa semua, itu adalah fitrah. Maksud saya nak sebut fitrah, ya, fitrah. Kita dengan suami beza tak? Beza, tuan-puan sekalian. Beza. Ada je benda yang dia gini, kita gini. Kita tengok anak kita daripada perut yang sama, membesar di rumah yang sama, makan benda sama, pakai pun lebih kurang sama, sekolah sama. Beza tak? Beza. Anak kita gaduh tak? Kadang kita tengok anak kita yang kecil, kenapa hari-hari gaduh? Hari-hari gaduh. Ada je isu. Kejap main, kejap gaduh. Kejap ni gaduh. Bayangkan ya, maksudnya perselisihan adalah fitrah. Kita, kalau kita cakap, tak boleh ke orang politik ni tak gaduh-gaduh? Tak boleh ke pemimpin ni tak gaduh-gaduh? Tak boleh ke penyokong ni gini? Tak boleh ke seia sekata? Tak boleh ke sefahaman? Tak. Kefahaman mesti berbeza. Cara berfikir mesti berbeza. Cara bertindak mesti berbeza. Cara approach mesti berbeza. Masing-masing ada visi misi masing-masing. So, kita memang kena letak dalam mindset berbeza adalah fitrah. Pertikaian perselisihan adalah fitrah. Kalau kita nak lari, itu bukan kehidupan manusia. Itu kehidupan para malaikat. Jadi Nabi pun kata perselisihan akan berlaku begitu banyak. Hanya saja masa Nabi masih hidup, segala perselisihan dirujuk pada Nabi. Lalu Nabi pun harmonikan. Namun setelah Rasul wafat, tidak ada lagi detektor. Ataupun tak ada seorang yang boleh kata apa yang dikatakan betul. Hanya dia seorang saja betul. Bahkan para ulama bincang, adakah benar kebenaran hanya satu? Lalu sebagian ulama kata tidak. Kebenaran boleh jadi dua, boleh jadi tiga. Maksudnya kebenaran boleh lebih daripada satu. Ayat ini diterangkan oleh masa tu di Mekah baru ni. Saya bertemu dalam pertemuan tertutup dengan Habib Ali Zainal Abidin. Beliau menyebutkan tentang apa? Ustazah, kita akan bertemu dengan terlalu banyak perselisihan. Bayangkan ya, Habib Ali masih duduk selang suami saya, lepas tu Habib Ali. Masya Allah, seronok sangat. Lepas tu Habib Ali sebut tentang perselisihan yang begitu banyak dalam masyarakat, dalam pelbagai bentuk, politiknya, kepimpinannya, dalam ilmu agamanya. Dia pun kata, adakah kebenaran itu hanya satu? Tidak. Boleh jadi kedua-dua pihak benar. Pihak pertama benar, pihak kedua juga benar. Pihak ketiga juga mungkin benar. Kebenaran bukan terhad kepada satu sahaja. Maka apabila kita menyampaikan sesuatu kebenaran, jangan semudahnya mengatakan yang di sebelah sana adalah kebatilan ataupun tidak benar. Sebab itu dalam menguruskan perbezaan, dalam apa jua keadaan, perbezaan apa, perlulah bersederhana dan saling menghormati. Subhanallah. Faham ya? So, sekarang musimnya, musim apa? Musim pilihan raya. Jadi, kita bagilah peluang orang nak berpolitik. Tak payahlah kita nak kecam, kau ni politik ni kotor. Jangan sebut politik kotor. Yang kotor adalah orang yang berpolitik secara salah. Itu yang kotor. Politik, ia adalah perkataan moden yang definisi kalau dalam Islam adalah bab kepimpinan. So, bab kepimpinan ini tak kotor. Memang wajib ada. Wajib. Bahkan Nabi pesan apa? Sekiranya kamu bermusafir 2 orang, bukan 3 orang, bukan 10 orang ni, 2 orang musafir, jalan dengan kawan, lantiklah salah seorang sebagai ketua. Bayangkan ya, Nabi ajar kalau kamu pergi musafir berdua pun, lantik salah seorang jadi ketua. Sebab kalau boleh, makan sini lah, sini lagi sedap,
Siapa ketua? Sekarang musafir kita hari ni awak ketua. Esok saya pula. Jadi sebab apa pentingnya bila ada ni, siapa yang akan buat keputusan? Jadi kalau musafir pun Nabi pesan, kalau kamu bermusafir walaupun berdua, lantiklah ketua. Apatah lagi itu nak menguruskan berdua je tu, apatah lagi nak menguruskan taman, kena ada pemimpinnya, organisasinya. Nak uruskan sekolah, bayangkan kalau tak ada guru besar. Semua guru ada guru besar, apa jadi? Boleh jadi 30 orang guru, 30 orang buat keputusan. Tak, dia mesti ada ketua. Bayangkan kalau kelas ada ketua kelas. Apa jadi kalau tak ada ketua kelas? Semua berebut nak jadi ni. Saya ini jadi ketua, tak. Memang dalam institusi paling kecil kalau kita tengok, sekolah rendah darjah 1 pun dipilih siapa ketua kelas. Betapa pentingnya kepimpinan adalah teras. Subhanallah. Okey, Nabi sebut apa? Kalian akan melihat pelbagai peristiwa yang banyak. Oleh kerana itu, ini Nabi beri dulu gambaran huru-hara yang akan berlaku, iaitu perselisihan akan banyak sekali berlaku, Nabi kata. Lalu Nabi sampaikan wasiatnya. Oleh kerana itu, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang memperolehi petunjuk. Nabi kata, apabila kamu tiba di saat perselisihan begitu banyak, pergaduhan, pertikaian begitu banyak, dan benda ni tak boleh elak, Nabi kata dia pasti akan berlaku dan kita sedang melaluinya. Dan Nabi pesan apa? Oleh kerana itu, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku. Pegang teguh pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi daripada hadis Nabi, dan juga sunnah Nabi daripada Al-Quranul Karim, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? 4 tu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pegang betul-betul. Yang memperoleh petunjuk. Nabi sebut lagi, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan gigi geraham. Okey, ini adalah satu metafora ataupun satu analogi yang Nabi nak beri kita faham, seolahnya nak pegang dengan sunnah Nabi pada akhir zaman ni sangat mencabar, sampai Nabi kata gigit sunnah-sunnah tu dengan gigi geraham. Okey, gigi paling kuat gigi apa adik-adik? Ngantuk, geraham. Ya. Maksudnya sebab itu kita kunyah benda-benda yang keras, kental dengan gigi geraham kan. Gigi paling keras, paling kuat gigi geraham. Dia foundation gigi geraham pun, tempat gigi geraham tu tumbuh tu pun dia lebih tebal. Perasan tak? Dia lebih besar dan lebih tebal. Dan gigi geraham pun gigi yang paling besar lah. Lebar. Nabi kata gigit. Nabi kata gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Janganlah pula buat secara orang panggil literal. Kan? Ambil ini sunnah, lepas tu gigit. Tak, bukan begitu. Maksud Nabi suruh berpegang teguh. Maksudnya saat ini akidah, ibadah, akhlak umat Islam goyah. Terlalu banyak serangan non-stop. Terlalu banyak gangguan-gangguan dalam cabaran, ujian dalam nak melaksanakan sunnah Nabi ni, perjuangan Nabi ni. Kita kena ingat, Nabi bukan mewariskan ilmu sahaja, Nabi juga mewariskan sistem pemerintahan Islam. Sebab itu, apabila kepimpinan itu wajib, maka bagi kita rakyat ataupun yang dipimpin, memilih pemimpin itu wajib. Saya ulang lagi sekali, memilih pemimpin, kepimpinan itu wajib. Wajib ada. Walaupun nanti huru-hara macam mana pun, mesti ada orang-orang beriman, orang yang bertakwa, yang sanggup melalui proses yang ada pada hari ini, iaitu demokrasi. Dan demokrasi ini pun walaupun ia datang daripada idea barat, tetapi ia tidak bertentangan dengan Islam. Dia diterima salah satu kaedah memilih pemimpin dalam suasana hari ini. Ia tidak ditolak oleh alim ulama. Ia tidak bertentangan syariat dan ia mengikut lunas-lunas syariat. Jadi siapa yang kata sistem demokrasi pilihan raya hari ini bid'ah, salah, tidak ikut sunnah Nabi, patutnya sistem khalifah, tuan-puan sekalian kena faham. Sistem khalifah adalah pemilihan
pemimpin di kalangan syura, ahli mesyuarat. Mesyuarat di kalangan pemimpin-pemimpin tertinggi untuk memilih seorang pemimpin. Adakah keadaan begitu boleh berlaku pada hari ini? Tidak. Bayangkan, kalau sekiranya pemilihan Perdana Menteri ataupun Menteri Besar, menteri-menteri, kan, Menteri Besar dilakukan hasil pada keputusan mesyuarat, sudah tentu mungkin akan berlaku perkara yang lebih buruk. Sebab pertikaian terlalu besar, terlalu banyak, perubahan zaman berlaku. Akhirnya sistem demokrasi yang ada pada hari ini diiktiraf oleh ahli ulama ia tidak bertentangan syariat, dan itulah salah satu cara yang terbaik yang ada pada hari ini untuk memilih pemimpin, berbanding cara autokrasi, berbanding cara diktator. Kalau negara-negara tertentu ketenteraan yang menentukan, kuasa tentera. Jadi tuan-puan sekalian, maka pada hari ini ujian dan cabaran begitu banyak. Nabi kata gigit dengan gigi geram. Soalannya Nabi pesan, kalau ada kebenaran, ada pemimpin yang benar, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang di saat bila sebut pasal Islam, sikit Islam, tunggang agama Islam, tunggang agama. Sebenarnya kita nak tunggang apa? Kalau saya memang nak tunggang agama pun, maksudnya memang nak berpaksikan pada agama. Tapi bila sebut pasal agama, pasal Islam, pasal akhirat, seolahnya macam menunggang agama. Dia penunggang agama adalah munafik. Orang munafik itu betul tunggang agama. Dia punya akidah dia salah, dia punya akhlaknya ni, tapi dari segi kehidupannya memang bukan kehidupan yang beragama Islam. Kehidupan bukan beragama Islam, sosialnya bukan sosial Islam, tiba-tiba bercakap perjuangan atas nama Islam. Itu betul tunggang agama. Kita lihat selari tak orang yang menggunakan perkataan Islam, ataupun bila dia menyampaikan sesuatu tentang Islam, selari tak dengan kehidupannya. Jika selari, jangan mudah-mudah kita nak tuduh ia adalah penunggang kepada agama. Sebab istilah penunggang agama ni memang disebut, ada hadis Nabi. Sahabat-sahabat, Nabi kata, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geram kalian. Jauhilah daripada melakukan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, bid'ah. Kerana sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. So sebab tu saya kata hadis ini perlu pendetailan lagi. Saya akan detailkan apakah maksud bid'ah. Betulkah bid'ah? Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ataupun ada lagi pembahagian bid'ah-bid'ah yang lain. Sebab al-bid'atu dhalalah wa dhalalatu finnar, dan kesesatan itu dalam neraka. So insya-Allah, sebab esok hari Jumaat adalah hari kita tadabbur Asmaul Husna. Mana kitab Asmaul Husna? Hari Jumaat adalah hari kita tadabbur Asmaul Husna. So sambungan kepada hadis ini adalah pada minggu hadapan, hari Isnin. Sahabat-sahabat, ini siapa yang belum memiliki kitab Asmaul Husna yang disusun oleh saya sendiri, Ustazah Asma Harun, dalam ini terkandung 99 nama Allah dan ada tambahan lagi. Tuan-puan boleh tengok, ada ruang untuk nota sikit. Nama Allah 99 tu, setiap hari Jumaat kita ada kuliah tadabbur Asmaul Husna. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ada kuliah kitab Riyadhus Salihin. Bermaksud hari Isnin minggu depan kita akan sambung syarah kepada hadis ini. Saya akan jelaskan daripada atas sampai bawah, dan antara yang penting juga adalah bab bid'ah ni. Sebab isu bid'ah ni lah yang banyak terjadi pertikaian, perselisihan. Sebab itu dalam menguruskan perbezaan pendapat tentang bid'ah, kita perlu saling menghormati. Kita tak boleh paksa golongan yang kata semua bid'ah ini haram, sesat ni untuk terima pendapat kita, dan mereka juga tak boleh nak paksa semua orang ikut pendapat mereka dan menyatakan bahawa mereka saja benar, mereka saja betul, sampai pada mereka semua salah, semua sesat. Tak boleh. Sebab itu dalam menguruskan perbezaan perlunya berlapang dada, saling menghormati. Kerana kedua-dua belah pihak ada hujah yang kuat. Yang ini berdasarkan kata-kata ulama, yang ini pun berdasarkan kata-kata ulama. Yang ini juga ada hujah yang kuat, yang ini pun ada hujah yang kuat. Barulah kita boleh hidup dengan harmoni, boleh berkawan, bersahabat dan saling menghormati semua orang. Jadi ada orang dia dapat ilmu-ilmu baru, dia terus kata
Rupanya cikgu saya dulu, ustaz saya kat sekolah banyak mengajar bid'ah. Rupanya ustaz kat kampung tu buat bid'ah, baca tahlil ni bid'ah. Okey, rupanya baca doa awal tahun kita tahun ni bid'ah rupanya. Semua bid'ah, semua bid'ah. Berhati-hati tuan-puan sekalian. Sebab sebenarnya bid'ah yang dimaksudkan, ni saya bagi mukadimah saja. Yang dilarang diadakan adalah sesuatu yang berkaitan dengan teras. Bid'ah yang paling besar sebenarnya bid'ah dalam akidah. Sesuatu kefahaman yang ditokok tambah. Akidah. Oh, bid'ah akidah. Ini jarang kita dengar. Hari ini kefahaman tentang bab akidah semakin banyak. Ada liberalnya, sekularnya. Dan kalau nak detailkan, ada berpuluh, boleh jadi ada beratus salah faham berkaitan dengan akidah. Itu bid'ah yang sangat dahsyat. Kemudian pergi kepada bid'ah dalam ibadah. Mana-mana yang sudah ada daripada sumber qat'i, sama ada daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Contoh berkenaan dengan rukun solat, ya, berkenaan dengan rukun solat. Jadi bila rukun solat ni, sahabat-sahabat, bila rukun solat 13 daripada mazhab Syafi'i 13. So kalau ada penambahan, boleh jadi itu penambahan yang tidak ada dalam 4 mazhab, maka itu boleh dikatakan bid'ah yang boleh menyesatkan dan boleh merosakkan solat. Tapi selain daripada rukun solat, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Contoh ya, bila sujud terakhir, kita kan diberi kebebasan untuk baca doa apa saja yang penting daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi. Tapi ada setengah kata tak boleh, hanya maksudnya kena baca yang mana Nabi pernah baca je masa sujud. Lepas tu antara waktu mustajab juga doa dah sebelum kita bagi salam. Innaka Hamidum Majid, sebelum bagi salam jangan tu bagi salam. Nabi memang ada ajarkan doa tertentu. Tapi boleh tak nak baca doa selain daripada tu? Jawapannya boleh. Tapi orang yang rigid sangat, tak boleh, kena baca doa yang Nabi baca tu je. Sedangkan dalam bab berdoa, dia termasuk dalam perkara umum. Tak dikatakan bid'ah walaupun lebih. So ada orang kata baca doa lepas solat itu bid'ah. Sedangkan ada dalam keadaan tertentu Nabi baca doa. Nabi baca doa. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, jadi ada orang memang lepas solat je terus bangun, kata tak ada doa-doa zikir. Sedangkan Nabi ada zikir yang sahih daripada Nabi. Nabi duduk lama dan kita boleh membaca doa. Sebab bab berdoa ini adalah benda umum, kita boleh doa anytime. Dan kalau orang yang memilih setiap kali lepas solat baca doa, itu bukan bid'ah. Ada orang kata baca tahlil itu bid'ah, padahalnya berhimpun adalah baca Yasin, baca tahlil iaitu la ilaha illallah, zikir-zikir, diniatkan supaya semoga amalan itu diberikan pahalanya kepada si mati. Niatnya begitu. Okey. Yang tak boleh kata ini adalah amalan Nabi selepas kalau ada siapa yang meninggal akan dibacakan ni. Sebab sebenarnya ceritanya zaman dulu-dulu rakyat ni pergi jumpa alim ulama. Kalau ada kematian, apa yang perlu kami buat? So ulama pun menyusunlah, boleh baca ni, boleh baca ni, baca ni. Supaya adalah adab, akhlak, adalah satu amalan yang cantik molek bila ada kematian. Sebab kalau tidak ada panduan ulama seperti ini, apa yang berlaku? Bila ada kematian, pergi tengok, lepas tu sementara menunggu dalam proses nak selesaikan jenazah tu, duk borak, duk isap rokok buah pokok, takut biman-biman duk bergosip, jenazah ada lagi, jenazah ada dalam rumah. Sebab tak tahu nak buat apa ni, bergosip politik lah pula. Lama tak jumpa kau gini, kau sekarang buat apa gini. Sepatutnya ketika itu menghormati jenazah ni, menghormati. So bila ada kematian, yang datang terus ambil buku Yasin, baca Yasin. Yang datang terus ambil tahlil, baca tahlil. So, suasana mengiringi jenazah itu ada suasana hiba tu. Ada suasana yang Islamik tu. Sebab apa? Sepatutnya bila ziarah kematian adalah akhlak, ada adab dan ada keinsafan kepada orang yang menziarah. Faham ya? Ada tanya tak live di TikTok Delak. So esok kena buat 3 juga, sebab ada kita live di mana-mana TikTok. Sebab ada orang memang suka. Ya, subhanallah. Ya. Jadi insya-Allah
Saya akan jelaskan pada Isnin minggu depan lebih detail dan lebih ilmiah. Saya siap akan tulis. Saya bukan, kan kalau saya cakap ni orang kata, Ustazah ni siapa? Kan? Macamlah dia ni sangat. Bukan boleh percaya sangat Ustazah tu. Lagi-lagi kalau orang yang haters, dia kumpulkan kesalahan-kesalahan saya. Pasti saya ada buat salah. Kau nak percaya Ustazah ni cakap gini-gini. Sebab hati-hati kita nak menuduh orang buat bid'ah. Sebab bila kita tuduh orang buat bid'ah, sebab ada hadis Nabi, al-bid'atu dhalalah, bid'ah itu sesat, wad-dhalalatu finnar, dan kesesatan dalam neraka. Bila kita tuduh, kita kata orang buat bid'ah, soalnya kita kata dia sesat, dia sedang sesat dan dia akan masuk neraka. So hati-hati dibimbangi, ia makan diri sendiri. Sebab itu kepada siapa yang dapat ilmu baru dengar, excited macam mana pun, rasa dia betul-betul di jalan kebenaran, jangan mengatakan orang lain dalam kesesatan ataupun kebatilan. Subhanallah. Uruskan perbezaan itu dengan harmoni. Biarlah mereka nak berbeza, nak berbalah, kita ni elakkan perbezaan. Yang ini pun kita kata okey, ini pun kita dengar, ini pun kita dengar. Maka sekarang kita pilihlah untuk jadi amalan diri kita. Tapi kita tak boleh nak memaksa orang. Dan saya bukan nak memaksa orang yang kata semua itu bid'ah supaya menerima kata saya. Anda tidak mahu terima, terpulang. Tapi uruskan perbezaan itu dengan saling menghormati. So, anda jaga adab, janganlah maki hamun saya. Ustazah Asmat ni sesat. Ada ke dia sokong ni? Rupanya dah tahu dia ni rupanya ahli bid'ah. Memanglah orang kata sebut ni, orang panggil ahli bid'ah terus. Dia ni ahli bid'ah rupanya. Baru tahu, siap backup lagi kata benda tu tak bid'ah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tu apa sekalian, tokok tambah dalam perkara asas dalam agama memang bid'ah. Itu haram, itu sesat. Perkara asas dalam bab akidah, perkara asas dalam bab ibadah, yang mana ia telah qat'i dah. Contohnya bab wuduk, tiba-tiba kita tambah basuh lutut. Basuh lutut juga tu. Yang tu memang bid'ah lah, memang sesat lah. Semayang subuh, 2 rakaat je, macam tak kena je 2 rakaat, macam sikit sangat, tambah 4 lah. Itu betul bid'ah, bid'ah yang sesat. Dan wad-dhalalatu finnar, benda-benda yang dah ada dalil qat'i, dalil yang jelas daripada hadis Nabi dan juga firman Allah. Tetapi dalam bab urusan harian, ada ibadah yang mana Nabi tidak spesifikkan. Nabi tidak melarang dalam keadaan begini, kamu tak boleh buat begini-begini. Sebab itu hadis sebelum, penting hadis sebelum untuk kita fahami. Hadis yang kita baca Isa sebau ni, Nabi kata apa? Biarkan apa yang tidak saya jelaskan pada kalian, kerana sesungguhnya yang menyebabkan kebinasan umat-umat sebelum kalian, mereka terlalu banyak bertanya dan menyalahi Nabi. Oleh kerana itu, jika saya melarang kalian akan sesuatu, maka jauhilah itu. Dan jika saya memerintah kalian akan sesuatu, maka lakukanlah. Maksudnya, dalam hal larangan yang ada sumber Al-Quran dan juga hadis Nabi, yang tu tinggalkan. Tapi ada perkara yang Nabi tinggalkan, Nabi tidak sebut. Nabi tidak sebut ia haram ataupun dia sunat ataupun dia wajib. So dia termasuk dalam perkara harus. Faham ya? Dia termasuk dalam perkara harus. Termasuklah apabila berlaku kematian, bagaimana, apa yang kita buat. Kalau nak baca Yasin, silakan, harus. Tapi bila baca dapat pahala tak? Of course dapat pahala, baca Yasin kot. Bacalah waktu bila pun, tak sebenarnya berlaku kematian. Bila baca je Al-Quran, of course dapat pahala. Okey, saya nak baca tahlil. Harus, silakan, sebab tak ada larangan pun. Tahlil tu apa? Himpunan zikir. La ilaha illallah, semua himpunan zikir. Baca, silakan. Sebab ia bukan ada larangan Nabi pun. Selepas tak ada hadis Nabi melarang, lepas ada kematian dilarang baca Al-Quran, dilarang. Tak ada. Boleh baca. Harus baca. Tapi bila baca dapat pahala tak? Dapatlah pahala sebab zikir kot. Gitu. Alhamdulillah. Baca doa kunut naziah dan setiap solat sunat witir, bukan masa Ramadan je, boleh tak? Boleh sahabat-sahabat. Itu solat sunat kan. Lepas tu doa kunut ni nanti kita jelaskan. Soalan ni awak kena take note. Saya kena jelaskan pasal kedudukan kunut. Dan kunut nazilah ni sebenarnya untuk apa? Bila Nabi baca kunut nazilah? Why Nabi baca kunut nazilah? Macam mana beza antara bid'ah dan yang tidak? Saya dah jelaskan sikit tadi.
InsyaAllah hari Isnin ni saya akan tulis, saya akan lukis. Orang suruh lukis zaman sekarang. Supaya lebih jelas, lebih memberi kefahaman. Tujuan saya bukan nak kata saya je betul. Kalau anda rasa saya salah, saya is okay saja. Tapi jangan kecam. Saya bukan kata saya takut kena kecam, saya dah biasa kena kecam. Saya nak supaya, saya berharap kalian tetap menjaga adab. Adab dalam menghadapi perbezaan, menguruskan perbezaan, ada adab dan akhlak. Faham ya? Supaya janganlah sebab tak sama dengan pegangan kita, kita terus kecam, hina, bimbang, makan diri. Okey, sahabat-sahabat, dirahmati Allah sekalian, Sofan pun cakap, ya Ustazah kekalkan. Memang saya akan kekalkan pakai tudung ni. Saya cuma akan pakai tudung berbeza sikit bila di Mekah. Mekah kan 20 hari lama, so dah habis dah. Kat sana bayangkan ya, kita kan selalu pergi ke masjid, kejap pergi masjid, duduk lama kat masjid. So kita akan pakai telekung ataupun tudung telekung, yang mana selesa untuk kita pakai lama. Dan kebiasaannya saya akan bawa tudung-tudung yang tak perlu gosok. Sebab apa? Kadang memang kita akan jadi rasa malas kalau duduk kat rumah, keluar sekali je. Tapi kalau duduk dekat Mekah Madinah ni, masuk bilik, keluar, masuk bilik, banyak keluar masuk. So saya biasanya bila Mekah Madinah, nampak saya akan pakai tudung yang berbeza, yang memudahkan, yang banyak pergerakan, yang kita akan berlama di masjid. Lepas tu yang tak payah gosok. So gitu. Saya memang, ini adalah tudung rasmi saya. Ini tudung ni darah daging saya lah kira. Bukan saya je, mak saya guru fizik pun dan adik-adik saya semua pakai tudung bulat ni, sebab itu ada permintaan daripada emak saya sampai sekarang. Mak saya bukan ustazah, mak saya guru fizik. So ini adalah macam pakaian rasmi. Anak perempuan ada 7 orang, adik-adik saya 10 orang. Memang mak saya, walaupun adik saya ada doktor 2 orang, walaupun dia bertugas dekat hospital apa semua, mereka tetap pakai tudung bulat macam ni. Jadi bukan kita kata tudung bulat ni adalah tudung terbaik, tidak. Semua tudung terbaik asalkan memenuhi syariat. Cuma fashion ni, ini adalah memang permintaan mak, ketegasan mak dalam mendidik anak-anak perempuan, wajib pakai ni. Fashion ni, macam tu. Cuma malam tadi saya pakai tu, saya tunjuk antara design ataupun pilihan tudung ataupun telekung yang kita jual di galeri. So harap faham. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Tak nak solat bersama, tolong Ustazah, anak perempuan, ada orang lelaki dalam rumah yang solat sendirian, tak nak solat bersama, boleh je. Dia kata, Ustazah, dalam rumah tu ada je lelaki boleh jadi imam, tapi dia nak solat sendirian, jadi saya solat berjemaah dengan anak-anak. Jawapannya boleh. Okey, kita akan jelaskan juga umur berapa anak ni boleh jadi imam. Apa syarat anak jadi imam? Saya kering ni. Jadi tak. Okey. Syarat anak tu umur berapa kanak-kanak? Kanak-kanak belum balik boleh jadi imam? Boleh, tak ada masalah. Sekiranya dia dah mumayyiz, dia dah tahu bab bersuci dan dia faham betul tentang bab rukun-rukun dan bacaannya pun baik. So walaupun dia belum balik, belum mimpi basah, lelaki, dia boleh jadi imam. Bacaannya pun baik. Baik tu bukan mesti kira macam Qori, asalkan bacaan tu tak salah sebutan. Panjang pendek mungkin, tapi tidak menukar maksud. Maksudnya bacaan tu tak sampai mengubah maksud. Gitu. Dan kalau ada ibu dengan anak lelaki yang dah cukup syarat, afdal anak lelaki lah. Nanti kita lukis. Dia soalan pasal ni, dia akan jadi banyak ni. Dia akan pergi, kedudukan solat tu macam mana? Rumah saya pula sempit, tak boleh nak ikut kedudukan imam laki depan ini. Sebenarnya boleh je duduk sebelah, tapi belakang sikit. Kalau ruang sempit, bilik sempit, rumah sempit, jangan. Sebab ada orang, Ustazah, kami tak solat jemaah. Sebab apa? Rumah kami sempit, jadi tak boleh nak jemaah. Saya fikir sempit macam mana rumah, walaupun bilik sebenarnya boleh jemaah. Saya pergi mana-mana kalau dengan suami, kalau bukan berhenti dekat masjid apa, memang usahakan jemaah, walaupun ruang sempit macam mana, walaupun sampai kita duduk bersebelah. Maksudnya kedudukan solat tu, yang imam depan, lepas tu yang lelaki duduk belakang, lepas tu yang perempuan, itu perlu ruang yang besar. Maksudnya itu sikitnya ada ruang. Kalau tak ada ruang, pandai-pandailah susun, asalkan imam tu depan sikit je. Bahkan kalau sama perempuan, sama level pun tak apa. Berkhatam baru boleh jadi imam, betul ke? Okey, soalan tu juga kan. Betul ke kena bersunat dulu, berkhatam dulu, barulah
barulah boleh jadi imam. Saya nak tanya, kalau budak yang belum berkhatam solat, sah tak solat dia? Sah. Kalau cukup rukun dan diterima solatnya, sah solat. Yang penting bagaimana dia menjaga kebersihan, bersihkan alat kelaminnya, bahagian tersebut dengan bersih. Itu kena diajarlah tu, supaya yang berlipat-lipat tu. Tapi penjelasannya adalah insya-Allah pada hari Isnin ni. Semua hari Isnin ni macam mana? Banyak pula jemaah 2 orang niat kena baca makmuman. Sebenarnya pasal niat senang. Mereka boleh dibakar. Jika lelaki tak solat di seorang masjid, rumah mereka boleh dibakar. Itu zaman Nabi. Janganlah bakar betul ya. Nabi pun tak bakar betul-betul. Nabi bagi amaran. Ada sahabat Nabi yang duduk tak jauh daripada masjid, tak pergi solat berjemaah. Nabi perintahkan kumpul kayu api di sekeliling rumah. Dan Nabi beri gambaran Nabi nak bakar rumah tu. Ini menunjukkan ketegasan Nabi SAW. Seolahnya orang lelaki mesti solat di masjid di surau. Kalau siapa yang tanya mana lebih afdal, solat seorang lelaki yang bernama suami atau ayah, solat di masjid di surau ataupun di rumah? Jawapannya tidak ada keraguan sedikit pun dan tidak ada pertikaian. Yang afdal ada solat di masjid di surau, bukan di rumah. Habis tu bila pula kami nak solat jemaah? Solat sunat boleh. Buatlah solat sunat tahajud boleh jemaah, solat hajat boleh jemaah, solat sunat-sunat boleh jemaah, solat hajat boleh jemaah. Masih boleh solat berjemaah solat-solat yang lain. Kalau isteri boleh ikut, tak ada halangan, anak semua dah besar, boleh tinggal rumah, isteri ikut sama. Afdal sama-sama pergi solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Ustazah, kan fitnah perempuan kan lebih baik di rumah. Sekiranya ada fitnah, lebih baik di rumah. Kalau tak ada fitnah, pergi pula dengan suami, masuk pula jalan berbeza, boleh tutup pula pakai mask apa, tak bertembung laluan berbeza lagi, maka afdal di masjid. Tapi kalau ada, zaman Rasulullah wanita juga solat di masjid di surau. Isteri Nabi je solat di masjid di surau. Masjid Nabawi tu, subhanallah. Tapi kalau ada fitnah, kita ni di masjid fitnah. Pergi pasar raya tak ada pula. Bang, tak apalah, banyak fitnah kat pasar raya tu. Memang betul pasar raya lagi banyak fitnah. Hampir tidak ada fitnah di masjid. Pasar raya betul ada fitnah, sahabat-sahabat. Dengan pakaian seksinya, dedak auratnya, godaan-godaan kepada membeli perkara yang tak sepatutnya. Bang, nak beli sos tomato je. Tiba-tiba penuh. Ui, awak semua sos ke awak beli? Maksudnya, kadang kepada pembazirannya, pandangan mata yang tidak baiknya, pergaulan bebasnya. Faham ya? Jadi, kenapa bila masjid je kita kaitkan dengan fitnah? Tapi pergi tempat yang jelas ada fitnah, tipu daya, gangguan, pencampuran bebas apa semua ni, kita tak beringat-ingat pun. Gitu. Okey. Ya, maksud fitnah di masjid. Perempuan, contoh kalau perempuan tu tidak tutup aurat dengan sempurna, lebih baik dia solat kat rumah lah daripada dia pergi masjid tapi dia dedahkan aurat. Bukan semua perempuan mampu nak jaga aurat ni. Ada yang pergi masjid tapi tak pakai stokin, tak tutup aurat. On the way dia nak pergi tu, naik tangga kan nampak lah pangkal betis dia tu. Okey, pergi masjid, lepas tu duduk sebelah-sebelah bergosip lah pula. Perempuan duduk sebelah dengan jiran, duduk borak, duduk bergosip. Fitnah lah tu. Suami pun bila on the way balik rumah, bang tahu tak, ada cerita pasal imam kita tu. Imam mana? Imam yang jadi imam tadi tu. Lepas ni kau dia jadi imam, saya tak nak dah, baru tahu perangai dia. Contoh je ni ya. Suami ni lebih baik cakap, kalau macam ni lah awak, esok tak payah ikut. Hari-hari ikut saya pergi masjid, awak ikut, ada je cerita. Gitu kan. Orang lelaki dia jarang borak-borak. Tak tahulah ya. Dia borak jugalah sekarang ni musim politik. Adalah banyak benda cerita nak bercakap. Dari segi aurat ataupun dari segi pergaulan. Ada suami yang dah tua, umur 60 lebih. Saya jumpa kat masjid. Dia kata, Ustazah. Ustazah Asma. Syukur saya jumpa Ustazah. Kenapa Tuan Haji? Ustazah dalam ceramah tolong sampaikan pesan saya ni. Masa tu memang dia direct. Dia macam mungkin dia tengah ada masalah tu. Apa dia Tuan Haji? Ustazah tolong pesan pada orang perempuan, saya ni bukan tak nak bawa orang rumah datang masjid, tapi saya menunggu dia lama, bukan sekejap. Lama punya saya menunggu, bukan sekejap Ustazah. Entah apalah yang dia borak, dia apa semua ni. Kat rumah tak masak lagi apa semua. Kalau saya tak bawa, banyaklah hujah dia. Solat berjemaah begitu, begini ni. Dengan ustazah-ustazah pun dia berjadikan hujah. Jadi, boleh saya bawa.
Balik-balik, datang-datang. Ini tak menunggu saya. Kalau lepas tu mulalah isteri kata, bacalah Quran cara nunggu. Iyalah, bukan tak nak baca, tapi ada keadaan tertentu bla bla bla. Lepas tu kedua, dia kata pesanan yang kedua, pesan pada orang perempuan, kalau datang masjid tu, yang mana jalan kaki tu, janganlah duduk berdiri dekat pintu nak keluar, duduk borak-borak tempat laluan lelaki tu. Saya rasa memang betul. Pakcik ni kan, Kak Syah Alam ni kat masjid, saya keluar, dia tengok saya, Ustazah Asmat ni macam ada dua Ustazah nak sampaikan ni. Ustazah bayangkan, dia pun tunjuk pagar. Bolehlah yang perempuan-perempuan ni duduk berdiri situ borak. Saya dah faham orang perempuan ni kadang dalam perjalanan dia borak. Lepas tu borak tu tak habis, sebelum yang ni ke kanan, sebelum ke kiri, dia berdiri kat situ. Situ tu laluan lelaki yang naik motor apa, tak manis Ustazah, tak elok. Berdiri kat situ. Lepas orang lalu senyum-senyum, fitnah. Saya rasa memang betul. Memang betul pakcik tu pesan. Inilah tadi yang tanya, apa betul-betul fitnah. So perempuan boleh ganggu khusyuk lelaki sebelum solat, boleh jadi juga selepas solat. Dah elok suci bersih diri, tiba-tiba dekat pagar tu, boleh gugur juga imam, tok imam ataupun tok haji. Gitu kan. Tiba isi kat rumah nampak macam lain macam, terbayang-bayang senyuman manis kat pagar masjid tadi tu. Itu di antara bentuk-bentuk fitnah. Bukan fitnah ni, bukan, kena faham maksud fitnah bukannya tuduhan palsu. Duk ingat kalau fitnah ni tuduhan palsu. No, bukan semata-mata tuduhan palsu. Fitnah juga membawa masuk tipu daya. Perkara-perkara yang boleh merosakkan iman, akidah, akhlak, ibadah, semua tu fitnah. Ya. Gitu, alhamdulillah, masya-Allah. Orang tua solat waktu. Okey. Jadi kena cut tu, ada banyak bahagian kena cut, lepas tu boleh buat translate, sebarkan supaya sampailah. Dia cakap tu dia harap sampai kepada isteri dia pesanan penaja. Okey. Jadi saya harap dia kata, saya rasa masalah ni bukan saya je hadapi masalah, orang lain juga hadapi yang sama. Jadi saya dah ulang banyak kali, saya harap pakcik tu pernah dengar lah apa yang saya cakap, dan dia rasa okey, Ustazah dah cakap apa yang dia minta. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita bertemu lagi dalam kuliah kita pagi besok hari Jumaat. Dan sahabat-sahabat yang ada lebih kurang hampir 4,000 ni, kami nak melancarkan secara rasmi. Mana dek? Iaitu hadiah e-book percuma. Kali ni insya-Allah berjalan dengan lancar. E-book percuma, subhanallah sahabat-sahabat, 5 e-book percuma. Okey dek, awak kena pusing. Sahabat-sahabat semua, sila dapatkan 5 e-book percuma raikan Ma'al Hijrah sehingga 31 Julai sahaja. Okey dek, ini, lepas tu yang ini pula.
percuma. Kenapa? Tak jelas. Tak payah pasang. Tak jelas, tak payah pasang. Buka je terus. Okey, lepas tu ini amalan wanita yang kedatangan haid. Apa daripada ni, apa yang boleh dibaca, apa amalan dia wanita yang kedatangan haid. Lepas tu ini adalah himpunan, satu lagi dik, buku. Okey. Ini adalah himpunan doa-doa pilihan lepas solat. Ini antara yang saya paling suka. Bawa ke mana-mana. Masya Allah, bawa ke mana-mana. Sebab apa? Best sangat. Doa-doa dalam ni daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. So, lepas solat je kita boleh pilih. Mungkin solat Zohor baca muka surat berapa ke muka surat berapa. Solat Asar muka surat berapa. Siap ada terjemahan dan dia sangat jelas. Jadi kalau kita nak ajar anak-anak kita hafal doa, hafallah doa-doa yang terkandung dalam ni. Kita boleh tengok contoh. Contoh doa ni. Doa agar menjadi hamba yang soleh. Dek, yang ni kamu tak letak ni. Ini daripada hadis Nabi ni. Rujukan. Kena cek balik. Sebelum buat print, ada yang tertinggal ni. Ini ayat Al-Quran. Yang mana hadis Nabi kena tulis hadis Nabi. Of course. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Oh, awak letak sumber doa di sebelah. Masya Allah. Dah faham? Bagus sangat. Okey, contoh ya. Doa yang ke-10. Doa dikurniakan keturunan yang menyejukkan mata. Kita boleh tulis dikurniakan anak / keturunan. Macam tu. Doa dapat keturunan, ini doanya. Dan di sini sumber. Sumbernya daripada Al-Quran ni. Contoh doa apa? Doa agar diberikan kesabaran. Agar diberikan kesabaran. Ini doanya. Dan ini sumbernya. Ini daripada Al-Quranul Karim. Memang best ni. So, anda boleh ambil download percuma e-book. Lepas tu, anda boleh print untuk peribadi. Dilarang. Anda print sampai 1000, lepas tu jual. Itu tak halal. Yang halalnya anda print untuk peribadi. Tapi kalau anda beli, anda tekan link ni, sebenarnya anda boleh buat pilihan. Nak ambil e-book percuma. Tapi kalau anda nak beli buku ni, belilah banyak-banyak terus. Nanti kita boleh timbang. Ustazah, saya nak beli 100 sebab saya nak bagi hadiah kepada semua guru-guru sekolah. Sebenarnya sangat dialukan. Okey, dan yang ini yang paling tebal pun kita bagi percuma, tip dan doa keluarga bahagia. Tengok. Ini khusus untuk kekeluargaan. Tip doa suami, doa isteri, doa rezeki, doa anak, doa macam-macam. Nampak tak? Persembahan ni pun menarik. Cantik kebabung. Tengok. Masya Allah. Bayangkan kita nak bagi percuma, anda boleh print untuk peribadi. Tetapi tidak untuk diedarkan. Ustazah, saya bukan jual, saya edarkan. Pun tak. Print boleh untuk peribadi sahaja. Ni print 1000 untuk diedarkan percuma. Taklah. Lebih, kalau macam tu anda berhubung dengan kami akan berikan nombor WhatsApp tadi dah ada. Tuan-puan sekalian, bila anda tekan link OMP yang kita akan bagi untuk anda download e-book percuma, anda akan dapati di dalam itu ada berapa pilihan buku yang kami jual. Buku saya, contohnya buku Asmaul Husna tadi. Buku yang ada dalam tu mana? Lagi-lagi buku yang ada dalam tu. Itu yang saya kata awak kena bawa bahan-bahan tu. Okey. Buku ni. Okey. Subhanallah. Buku ni. Ini bukan percuma lah. Ini maksudnya buku ni. Lepas tu buku hijabku ini sebenarnya untuk siapa? Ini mock-up ni. Lepas tu 6 surah pilihan. Itu yang saya maksudkan. Kamu kena ready tu dek. Kamu macam tak ready. Okey. Jadi sahabat-sahabat, bila anda tekan OMP tu, anda ada pilihan untuk e-book percuma tanpa syarat beli apa-apa. Namun saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian menyokong perjuangan kami, gerak kerja dakwah kami dengan membeli buku-buku. Kalaupun bukan untuk diri sendiri, buku akan jadi wakaf. InsyaAllah lepas kita mati, mungkin anak cucu kita ada yang baca. Anda boleh jadikan buku-buku yang ditulis dan disusun oleh saya sendiri ini bersama dengan tim. Ada juga yang bersama dengan syarikat publication luar. Subhanallah, sebagai hadiah. Hadiah hari guru, hadiah hari lahir, hadiah untuk orang-orang yang orang-orang tersayang. Dik, awak luruskan ya sebab dia dah tunduk sangat tu. Tak. Dik, awak kat sini je. Okey. Jadi, anda boleh jadikan ia satu hadiah. Setiap pembelian anda sangat menyokong gerak kerja kami.
Ada je pihak yang beli 100, 200. Bila tanya, oh Ustazah saya hadiahkan buku doa-doa tu, Ustazah himpunan doa-doa tu kepada pesakit-pesakit di hospital. Masya Allah. Kami ada jumpa yang macam ni. Dia buat amal kebajikan yang tak ada siapa yang tahu. Dia pergi hantar. Kalau dapat bagi buku doa ni contoh kan, RM15 sahaja lepaskan dengan colourful, dengan penjelasan lengkap. Lepas tu mungkin dia pun tulis, semoga Allah berikan kesembuhan dan menjadi hamba Allah yang taat. Bayangkan, tulis sikit je. Ataupun tampal. Lepas tu, pergilah mana-mana ward yang kritikal ke apa. Kalau sakit tak boleh baca, bagi kat waris. Ini hadiah, ini hadiah, ini hadiah. Bayangkan kalau ada sampai pada tangan orang yang sudah berputus asa. Orang berputus asa. Rasa macam nak mati je. Lepas tu kebetulan tak ada ahli keluarga. Dan boleh jadi buku itu menjadi tali hayat. Harapan dia untuk teruskan hidup. So dia pun baca. Satu. Subhan doa untuk sekian keampunan. Doa mendapat maghfirah Allah. Doa memohon rahmat. Subhanallah. Jadi Masya Allah tuan-tuan sekalian, dapatkan 5 ibu percuma ini. Dan sila sokong perjuangan kami dengan membeli buku-buku keluaran Ustazah Asma Harun. Pilihan buku-buku itu ada di dalam link OMPay yang sama. Alhamdulillah, semoga ia memberi manfaat untuk ummah, untuk diri kita dan keluarga. Sekian, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Terima kasih semua.